Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan Menteri Luar Negeri Malaysia yang mengadakan lawatan pengenalan ke negara ini. Menyertai Yang Berhormat Tuan Yang Terutama Raja Datuk Reza bin Raja Zaib Shah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Majlis berlangsung petang kemarin di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap, Kebawah Dulia Maha Mulia dan Yang Berhormat menyentuh mengenai persahabatan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang berkekalan dan terus makmur selama ini. Dengan tahun 2024 menandakan sudah 4 dekad tertubuhnya hubungan diplomatik. Kedua-dua pihak juga menegaskan kembali komitmen masing-masing bagi mengukuhkan kerjasama sedia ada dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, pertahanan, pelancongan, kebudayaan, sukan dan kesihatan di samping untuk meneroka lagi perkara-perkara yang mempunyai kepentingan bersama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtaribillah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri telah berkenan menerima menghadap Major General Thomas Julian Bateman, General Officer Commanding 1st United Kingdom Division British Army. Majlis berlangsung kemarin di Qasar Al-Mizan. Menyertai Major General Bateman, Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam dan Lieutenant Colonel Hugo Stanford Tuck, Pemerintah Angkatan Tentera British di negara Brunei Darussalam (BFB). Turut hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei (ABDB). Major General Bateman berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja dari 14 hingga 15 Februari 2024. Semasa majlis menghadap, Major General Bateman turut menyembahkan ucapan penghargaan dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia atas keberangkatan lawatan Dulian Teramat Mulia ke Royal Gurkha Rifles di Tukar Lines, Syria dan eksersis Sunda Patrol di kawasan latihan B, Hutan Simpan Andulau, Sungai Liang, Kuala Belait pada tahun lepas. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah bersabda, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah menempuhi beberapa fasa peningkatan dan perkembangan ke arah meningkatkan serta merangsang pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Dulian Teramat Mulia juga bersabda mengambil maklum tentang pelan strategik Yayasan 2020 hingga 2025 yang sedang giat dilaksanakan. Dulian Teramat Mulia Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersabda demikian semasa berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali pertama bagi tahun 2024. Mesyuarat berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat selaku Timbalan Pengerusi 1. Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Sedia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi 2. Yang Berhormat Pihin Udara Khatib Datuk Paduka Seri Sedia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Sedia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku ahli-ahli Jemaah Tadbir
Yang Berhormat Pihin Datuk Lailur Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Doa selamat dipimpin oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Dul Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan hasrat agar yayasan terus proaktif, kreatif dan adaptif dalam merancangkan dan melaksanakan projek baharu yang memberikan impak positif ke arah mencapai matlamat memperkasa masyarakat mandiri. Ke arah itu, saya ingin mendapatkan penerangan lanjut mengenai pencapaian, hasil dan perkembangan terkini mengenai pelaksanaan plan strategik berkenaan sesuai dengan sifatnya sebagai living document yang perlu sentiasa direview bagi memastikan ianya tetap relevan dengan perkembangan dan keadaan semasa. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengetahui mengenai status perkembangan beberapa projek utama Yayasan Paduka Ayahanda yang telah dibincangkan dalam mesyuarat terdahulu. Beberapa projek utama tersebut iaitu pertama, strategi pemasaran untuk mengisikan ruang-ruang kosong di kompleks yayasan. Kedua, langkah membantu penduduk Kampung Bolkiah menjana aktiviti perekonomian dan keselamatan kampung. Ketiga, Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Paduka Ayahanda. Galeri berkenaan nampaknya mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan mencatatkan ramai pengunjung. Saya ingin mengetahui apakah perancangan jangka sederhana dan panjang bagi meningkatkan penglibatan Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam berkenaan di arena serantau dan antarabangsa, khususnya dalam melahirkan tenaga pusat yang berkemahiran dan berwibawa dalam bidang kesenian dan kaligrafi Islam. Mesyuarat antara lain membincangkan perancangan yayasan bagi tahun 2024. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan sambutan Isra' dan Mi'raj. Majlis diadakan petang kemarin di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lailur Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ceramah bertajuk Sembahyang Tiang Agama, Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Mulok, pensyarah KUPSB, antara lain menyentuh mengenai kelebihan orang yang menjaga sembahyang. Dan mampu ke arah meningkatkan perkhidmatan dan sokongan masyarakat, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan TAIB, menubuhkan kumpulan sukarelawan kemanusiaan bersama Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam. Petang kemarin diadakan majlis pelancaran kumpulan sukarelawan kemanusiaan Perbadanan TAIB di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lailur Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB. Kumpulan sukarelawanan kemanusiaan tersebut terdiri daripada 91 ahli. Majlis diselajurkan dengan penyampaian plat rasmi Kumpulan Sukarelawan Kemanusiaan Perbadanan TAIB serta penyampaian sijil.
Dalam masa seminggu sahaja lagi, negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Jawatan kuasa tertinggi sambutan pagi tadi mengadakan upacara menaikkan bendera besar negara. Upacara berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Upacara menaikkan bendera disempurnakan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dengan diiringi lagu kebangsaan. Dengan berkibarnya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini hendaklah sama-sama mengibarkan bendera bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 bermula hari ini sehingga 25 Februari 2024. Daripada tamu kehormat kita pada hari ini 2024 masih baik, demikian tadi telah pun kita dengarkan. Sementara itu, sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri kemarin mengadakan majlis pengagihan bendera kecil meja dan program semarak pengibaran bendera kepada para pelajar sekolah rendah, pusat tingkatan 6, sekolah Arab dan institusi pengajian tinggi. Tumpuan utama majlis berlangsung petang kemarin di Sekolah Rendah Ratai, Temburong. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis antara lain bertujuan menyemai semangat patriotisme dan rasa cinta kepada negara. Sementara itu, di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Universiti Teknologi Brunei UTB. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB, menyempurnakan pengagihan bendera kecil meja. Di daerah Blight, majlis pengagihan bendera kecil dan program semarak pengibaran bendera diadakan di Pusat Tingkatan 6 Blight. Pengagihannya disempurnakan oleh Profesor Dr. Nur Azam bin Orangkaya Mahabijaya Haji Othman, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan. Dan Mahat Islam Brunei menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Pengagihan bendera kecil meja disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Status dan kemajuan di dalam pelaksanaan strategi dan perancangan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC berlandaskan Pelan Strategik MTIC 2025 Refresh disentuh oleh Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa sesi perjumpaan muhibah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa juga mengungsikan tumpuan asas Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC adalah kekal ke arah menjamin keselamatan sektor pengangkutan dan juga alam siber. Sesi berlangsung di kementerian berkenaan kemarin. Rancangan kemajuan negara. Jelas Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, ia antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang ramai melalui penyediaan perkhidmatan cekap, bersih serta memanfaatkan teknologi dan pemudah cara bagi mendukung pembangunan negara mampan. Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara antara lain mendengarkan taklimat mengenai perkembangan dan hala tuju Pelan Strategik MTIC 2025 Refresh. Sejak 8 hari bulan Disember 2023. 74 pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk dinaikkan pangkat. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai tersebut diadakan di Brakas Garrison.
Penyampaian lencana kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan Pemerintah ABDB. 2 pegawai dinaikkan pangkat ke Major Tetap, 27 pegawai ke Major Lieutenant Commander Tentera Laut Diraja Brunei TLDB, 4 pegawai pemangku Major Lieutenant Commander TLDB, seorang dinaikkan pangkat ke Kapten Tetap, 30 dinaikkan ke Kapten Lieutenant TLDB Tetap dan 10 pegawai ke pemangku Kapten Lieutenant TLDB. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan KUPU SB akan mengadakan Hari Terbuka Studi di KUPU SB pada hari Sabtu 17 Februari 2024. Hari Terbuka diadakan di kampus KUPU SB mulai pukul 8 pagi hingga 4 petang. Pada hari terbuka berkenaan nanti, Meja Maklumat Program Akademik KUPU SB terdiri daripada 4 fakulti dan 6 pusat akan dibukakan bagi memberikan program-program kursus yang ditawarkan. KUPU SB menawarkan pelbagai program akademik, antaranya program ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah dan diploma pengajian. Juga diadakan pameran co-curriculum pelajar KUPU SB, mini bazar jualan dan persembahan daripada mahasiswa serta mahasiswi KUPU SB. Orang ramai khususnya pelajar-pelajar di Pelawa menghadiri hari terbuka berkenaan dan menyertai acara-acara sampingan yang akan dianjurkan sepanjang hari terbuka. Syarikat Hangi Industri Sendirian Berhad mengadakan majlis penandatanganan program biasiswa bersama Universiti Brunei Darussalam UBD dan majlis penandatanganan tawaran pekerjaan bersyarat COE bersama Politeknik Brunei PB dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Acara diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Kampung Manggis. Hadir Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Dr. Xiao Jiangguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Seramai 20 pelajar UBD menandatangani perjanjian tersebut. Juga diadakan penyampaian COE kepada 145 pelajar PB dan 35 pelajar IBTE pengambilan 2022. Program biasiswa dan kerjasama merupakan sebahagian daripada inisiatif Hangi Future Ready yang bermatlamat memupuk para belia Brunei kepada individu yang berkemahiran tinggi. Di samping itu, Hangi Industries juga akan menawarkan pelajar tersebut peluang untuk bekerja di syarikat berkenaan setelah berjaya menamatkan pengajian mereka.